أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدواتنا وأسواتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama pada pagi yang mulia ini kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah di atas peluang dan kesempatan yang masih lagi dikurniakan oleh Allah untuk sama-sama kita melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita diberikan kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang mulia ini diberkati oleh Allah dan memberikan kebaikan serta manfaat sebagai satu bentuk renungan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Insya-Allah dalam kesempatan masa yang ada pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita bertadabbur, kita mengambil pengajaran daripada beberapa potong firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat yang insya-Allah sama-sama kita nak tadabbur pada pagi ini pada ayat 103, 104 dan 105 dalam suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, perlukah kami khabarkan kepada kamu tentang adanya golongan orang yang rugi sedangkan mereka melakukan amal?
Mereka merupakan golongan yang mensia-siakan usaha kebaikan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah. Dan mereka menyangka bahawa mereka telah pun melakukan amal yang terbaik. Golongan ini merupakan golongan yang mengkufuri ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Allah, maka akan dihapuslah amalan-amalan mereka, dan pada hari kiamat tidak akan diberikan nilaian walaupun sedikit pada neraca timbangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Ayat yang kita bacakan sebentar tadi pada ayat 103 sehingga 105 dalam suratul Kahfi. Yang mana sedia maklum suratul Kahfi merupakan di antara surah-surah Makkiyah. Kemudian kalau kita perhatikan surah Al-Kahfi ianya terletak pada surah yang ke-18. Tuan-tuan, bila mana kita meneliti surah-surah yang terkandung dalam Al-Quran, yang mana susunan surah yang terkandung dalam Al-Quran dia datang dalam bentuk tauqifi. Maksudnya perkara itu telah pun diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, bermula daripada suratul Fatihah sehinggalah surah An-Nas, surah yang ke-114, maka susunan itu merupakan susunan yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, susunan ini dia bukan mengikut tertib nuzulul Quran. Maknanya surah yang turun dulu didahulukan, yang turun kemudian dikemudiankan. Ataupun susunan ini dia bukan mengikut ijtihad Rasul dan para sahabat, tetapi ia telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana perkara ini telah pun ditetapkan oleh Allah, para ulama menyatakan bahawa mesti di sana ada hikmahnya. Mesti di sana ada perkara mesej yang ada tersirat di sebalik susunan itu. Termasuklah di antara perkara yang mungkin kadang-kadang kita tak perasan, susunan ini merupakan susunan yang menggabungkan ataupun menghubungkan di antara satu surah dengan satu surah yang lain. Maknanya bila kita baca sebagai contoh suratul Kahfi, habis baca surah Al-Kahfi, kita nak sambung surah yang ke-19, surah Maryam. Maka tuan-tuan, di sana ada kaitan di antara surah Maryam dan surah Al-Kahfi. Di antara kaitan yang boleh kita lihat bagaimana almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir, di antara kitab tafsir yang kita kira antara kitab tafsir kontemporari yang hebat, yang mana telah pun menerima banyak anugerah, dan di antara mumayyizat, di antara kita sebut keistimewaan yang ada pada kitab tafsir ini, iaitulah pengarang mengemukakan kaitan di antara surah dengan surah selepas daripadanya. Sebagai contoh, bila kita lihat surah Al-Kahfi dan kita lihat surah Maryam, maka tuan-tuan, apa di antara kaitan di antara kedua-dua surah ini? Antaranya para ulama menyatakan bahawa kaitannya pada kisah-kisah luar biasa yang Allah ceritakan ke dalam dua surah. Sebagai contoh, kita baca surah Al-Kahfi. Apa kisah luar biasa yang ada dalam surah Al-Kahfi? Jadi di antaranya bagaimana kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, yang Allah sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, maka Allah tambahkan lagi petunjuk kepada mereka. Jadi tuan-tuan, mereka berhadapan dengan satu ujian yang begitu mencabar, berhadapan dengan raja yang cukup zalim, maka mereka nak selamatkan akidah, Allah tunjukkan, Allah gerakkan hati mereka untuk pergi selamatkan diri, masuk dalam gua. Dia tuan-tuan dah masuk dalam gua, Allah sebut dalam ayat yang ke-25, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang kita sudah maklum, mereka tidur dalam gua tersebut, Allah tidurkan mereka selama 300 tahun dan ditambah 9. Tuan-tuan, hari ini adakah kita jumpa kawan-kawan kita, Mat,
berapa lama aku tidur ni? Tak kenal pun kamu siapa dia. Maknanya tuan-tuan dia tidur sejak zaman dulu lagi. Rasa-rasa tak ada kot. Nak cari orang yang umur 100 tahun dan ke atas pun payah. Ni nak cari orang yang tidur sampai 300 tahun. Jadi tuan-tuan memang bukan hasad mereka nak tidur lama tu. Tak, macam kita lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita letih sangat tak. Duduk dalam kuliah ni, letih sangat ni, terpaksalah kita nak lelak sekejap. Ingat nak lelak seminit dua. Sedar-sedar, aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Mana niat tu nak tidur seminit dua, tapi Allah tidurkan kita. Lamanya tuan-tuan sampai habis kuliah. Tapi nak sebab itu kita kata apa yang Allah tentukan kepada Ashabul Kahfi. Tuan-tuan, 300 tahun ini merupakan satu jumlah yang terlalu lama. Maka itu kisah yang ada pada surah Al-Kahfi. Kemudian tuan-tuan kita baca surah Maryam, maka dalam surah Maryam adanya kisah luar biasa yang Allah ceritakan. Pertama kita tengok dalam awal surah Maryam, Allah cerita bagaimana kisah kelahiran Nabi Yahya alaihi salam. Apa yang luar biasanya kisah ni? Nabi Allah Yahya alaihi salam dilahirkan dalam keadaan ayahnya, yakni Nabi Allah Zakaria, dalam usia yang begitu lanjut. Sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran, washta'ala ar-ra'su syaiba. Allah sebut tuan-tuan, kepala Nabi Allah Zakaria itu dipenuhi dengan uban. Maknanya tuan-tuan, maknanya kalau kita nak buat gambaran, tengok nampak putih je. Kalau sahabat-sahabat kita tuan-tuan, tak, rambut dia tu nampak putih je. Agak-agak tuan-tuan paling kurang umur dia berapa? Ustaz, saya baru umur 25. Jadi tuan-tuan kita kata, betul ke kamu ni? Ya Ustaz, saya ada penyakit. Penyakit lain cerita. Ni tuan-tuan secara umumnya, nak tengok rambut kita, putih semua. Maka kita kata paling-paling kurang pun 60 tahun. 65, 70. Jadi begitulah tuan-tuan, Nabi Allah Zakaria alaihi salam, Allah takdirkan dikurniakan zuriat kepadanya dalam keadaan usia yang lanjut. Setengah ahli tafsir menyatakan bahawa sekitar umur 80-90 tahun. Tuan-tuan bayangkan, kalau lah tuan-tuan kita pergi ziarah sahabat kita lama dah tak jumpa, umur dia 70 tahun. Tak, sampai rumah dia tengah main dengan anak kecil, umur baru 2-3 bulan anak tu, anak bayi tu. Jadi soalan saya, agak-agak apa yang kita nak tanya? Kita nak tanya, Ji, cucu nombor berapa? Ke nak tanya, Ji, anak nombor berapa? Kalau kita kata, Ji, cucu nombor berapa, tiba-tiba dia marah kita. Apa cucu pula? Ni anak aku ni. Jadi kita kata, betul ke Ji, umur 80 dah? Apa yang nak peliknya? Jadi tuan-tuan, mungkin kita kata perkara ni antara perkara yang luar biasa. Tapi kalau dia kata ni cicit aku, ni cucu aku, jadi itu perkara yang biasa. Jadi itu cerita. Bahkan tuan-tuan dalam surah Maryam, lebih lagi luar biasa kisah berkenaan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang mana tuan-tuan bukan kata ayahnya usia yang tua sebagaimana Nabi Yahya, tapi tuan-tuan memang Allah takdirkan lahirnya tanpa ayah. Bukan maknanya sebagaimana kisah Rasulullah, ayah meninggal dunia, tidak. Ini memang tak ada ayah. Maka ini tuan-tuan sekalian, kita kata di antara keistimewaan susunan surah-surah yang terkandung dalam Al-Quran. Maka muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah, ayat yang kita bincangkan pada pagi yang mulia ini merujuk kepada ayat 103 sehingga ayat 105. Pertamanya, dia datang dalam bentuk nazira, iaitulah suatu khabaran. Ayat datang dalam bentuk ancaman, datang dalam bentuk amaran, inzar. Maknanya Allah nak berikan amaran kepada manusia. Dan kita memahami bahawa ini merupakan di antara tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nak menyampaikan khabaran kepada umat manusia. Jadi tuan-tuan, Nabi diutuskan oleh Allah kepada umat manusia. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 45, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira. Allah sebut sesungguhnya wahai Nabi, kamu ni diutuskan oleh kami kepada umat manusia
sebagai saksi dan sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi khabar ancaman. Jadi tuan-tuan, ini datang dalam bentuk nadhira, yakni ancaman. Dan bila mana ayat-ayat yang datang dalam bentuk ancaman, maka dia berperanan sebagai litarhib, untuk nak menjauhkan diri kita daripada menjadi golongan ni, nak menjauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi ini di antara perkara yang mesti kita faham apabila ayat nadhira, ayat-ayat ancaman dan amaran yang datang kepada kita. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Jadi ada sekurang-kurangnya 5 perkataan dalam ayat 103 yang kita sama-sama nak tadabbur. Firman Allah, "Qul hal nunabbi'ukum." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad. Tuan-tuan, biasa kita terjemahkan lafaz qul, maka kita sebut katakanlah ataupun katakanlah wahai Muhammad. Jadi apakah maksud sebenar di sebalik lafaz ini? Yang dikatakan katakanlah wahai Muhammad ataupun katakanlah. Jadi tuan-tuan, antara lain dia bermaksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan ayat ini kepada umat manusia. Bila Allah sebut qul, katakanlah, ai balligh, maknanya Allah perintahkan Nabi untuk sampaikan ayat ini kepada hamba Allah. Maka persoalannya, sememangnya ia menjadi kewajipan bagi diri Rasulullah untuk menyampaikan keseluruhan ayat Al-Quran. Nah, tuan-tuan sekalian, apa sahaja yang turun kepada Rasulullah, yakni ayat Al-Quran, tak kira apa jua bentuknya, maka Nabi tetap wajib untuk sampaikan. Mustahil bagi diri Rasulullah adanya sifat al-kitman, yakni menyembunyikan. Jadi tak ada satu pun ayat Al-Quran yang Nabi sembunyikan. Tuan-tuan, ada orang mendakwa ada Nabi sembunyikan ayat-ayat tertentu atas kepentingan-kepentingan tertentu. Tuan-tuan, ini satu perkara yang memang tak masuk akal, memang tak boleh kita terima. Melainkan kita meyakini 100% apa sahaja yang turun kepada Rasulullah, yakni ayat Al-Quran, maka Nabi sampaikan. Jadi tuan-tuan, dah begitu jadinya, kenapa tetap juga dimulakan dengan lafaz qul? Nak makna kalau sekiranya contoh ayat ini Allah tak mulakan dengan lafaz qul, maknanya terus hal nunabbi'ukum. Dan banyak juga ayat yang lain Allah mulakan dalam bentuk hal. Hal ata 'alal insan, hal ataka hadithul ghashiyah. Jadi maknanya tuan-tuan, persoalan yang kita kena lihat, apakah hikmah di sebalik dimulakan ayat dalam bentuk qul. Maka tuan-tuan, inilah perkara yang kita kena beri perhatian, iaitu bila mana Allah memulakan sesuatu ayat dalam bentuk qul, yakni katakanlah, sampaikanlah, antara lain dia bertujuan litanbih, untuk nak menarik perhatian kita sebagai pendengar. Maknanya tuan-tuan, bila kita dengar ayat ini, kita akan beri lebih perhatian, kerana ini membawa maksud suatu penegasan daripada Allah. Maknanya tuan-tuan, memang kita sudah maklum ayat-ayat Al-Quran Nabi wajib sampaikan, tetapi Allah mulakan juga dengan lafaz qul untuk nak memberikan keyakinan kepada kita, ayat yang datang ini dia bukan ayat yang biasa-biasa, ayat yang kita kena berikan sepenuh perhatian. Kerana apa yang Allah nak sampaikan ini, dia memberikan kesan yang besar kepada kehidupan manusia, sama ada di dunia maupun di hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, Allah sebut qul hal nunabbi'ukum. Setelah Allah sebut qul, maka datang pula perkataan hal. Jadi apa maksud hal? Kita boleh terjemahkan kepada adakah. Dan dia datang dalam bentuk al-istifham, maknanya persoalan. Di sini jemaah sekalian, secara umumnya soalan dia memerlukan jawapan.
Tak, bila kita tanya soalan, maka kita nak tahu jawapan. Dia akan melengkapkan suatu kenyataan. Kita tanya, tuan, nama tuan siapa? Dia pun senyap je. Kita tanya balik, tuan dengar tak ni? Saya tanya ni, tuan nama siapa? Senyap je. Kita pun tanya lagi, tuan dengar tak ni? Nama tuan siapa? Tiba-tiba kita dibisik, dia bisu. Patutlah. Tapi tuan-tuan, makna kat tersebut, soalan dia memerlukan jawapan. Itu soalan yang biasa. Tetapi sedang jemaah sekalian, ada di sana soalan yang luar biasa. Apa maksud soalan luar biasa? Yang disebut sebagai al-istifham al-istinkari. Maknanya soalan ini dia tak memerlukan jawapan. Kerana niat soalan itu bukan nak tanya, tetapi nak menegaskan sesuatu perkara. Sebagai contoh, kita janji dengan kawan-kawan kita, makna AJK contoh nak buat korban. Kita kata pagi ni kita nak buat meeting korban 9 pagi di surau ni. Jadi jangan lupa, jangan lambat. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba dalam 10 orang yang kita janji itu, seorang mari lambat. Tak, start pukul 9, tiba-tiba dia mari pukul 11. Bila dia mari, tuan-tuan sekalian, kita sebagai pengurusi ni kita tanya dia. Kita tanya, Ji, sekarang ni pukul berapa? Agak-agak tuan-tuan, apa niat kita tanya tu? Adakah dia nak jawab, Ji, sekarang ni pukul 11. Maka tuan-tuan, kita akan jawab balik, ingat aku tak ada jam ke? Maknanya tuan-tuan, kita marah. Jadi soalan itu ditujukan untuk kita nak kata kepada dia, lambat sungguh kamu ni, kita janji pukul 9. Kenapa yang mari pukul 11? Jadi tuan-tuan, kita tanya tu, Ji, sekarang ni pukul berapa? Maka dia faham tak? Kita marah sebab lambat sangat. Jadi itu antara tujuan soalan selain bertanya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa hal nunabbiukum, adakah perlu untuk kami nak khabarkan kepada kamu? Jadi tuan-tuan, soalan ini Allah tak nak dengar jawapan daripada kita. Jangan pula kita pandai-pandai baca ayat ini kita menjawab na'am. Ya, memang kami nak dengar ya Allah. Jadi tak payah jawab soalan, sebab datangnya ayat ini Allah nak menegaskan bahawa khabaran ini kalau kamu dengar ataupun tidak, memang kamu kena dengar. Jadi jangan kita abaikan perkara ni. Jadi Allah menyatakan bahawa hal nunabbiukum, adakah perlu kami nak khabarkan kepada kamu? Maknanya tuan-tuan, Allah nak menegaskan apa yang Allah nak sampaikan ini merupakan suatu berita yang amat mustahak. Kedua, yang ketiga, Allah menyatakan bahawa hal nunabbiukum. Jadi kita terjemahkan nunabbiukum kepada kami khabarkan kepada kamu. Maka tuan-tuan sekalian, perkataan nunabbiukum diambil asasnya daripada perkataan an-naba. Jadi an-naba, apa maksud an-naba? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Jadi kita kata an-naba ni suatu berita, suatu khabar, dan dia bukan setakat khabaran yang orang kata biasa-biasa, tetapi naba'il 'azim. Suatu berita yang besar, suatu berita yang penting. Maka tuan-tuan, bila Allah sebut hal nunabbiukum, kita akan dapat faham bahawa apa yang Allah nak khabarkan ini, dia bukan khabar yang biasa-biasa. Maknanya tuan-tuan, kalau sekiranya ayat ini Allah buat ataupun Allah datangkan dalam bentuk yang lain, sebagai contoh, Qul hal nukhbirukum, mana daripada perkataan khabar. Jadi kita akan terjemahkan, adakah perlu kami nak khabarkan kepada kamu? Memang tuan-tuan, kita tak nafikan, kadang-kadang kita nak terjemah Quran ni dia tak mewakili 100% maksud. Sebab kita kena yakin setiap kalimat yang Allah gunakan dalam Al-Quran, dia akan membawa maksud yang berbeza. Walaupun tuan-tuan nampak macam hampir-hampir sama. Nah, sebagai contoh, perkataan saum dan perkataan siyam.
Dalam Al-Quran kita akan jumpa dua wajah ni. Allah sebut saum, Allah sebut siam. Saum hanya satu tempat saja pada surah Al-Ma'idah. Allah cerita tentang kisah Maryam alaihissalam. Adapun siam, Allah tempatkan lebih kurang 9 tempat dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, sama ada saum ataupun siam, kita terjemahkan kepada puasa. Persoalannya, adakah sama maksud kedua-duanya? Tak, saum dan siam. Jadi kita kata tak sama. Sebab kaedah menyatakan bahawa ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf dia membawa kepada penambahan makna. Nak saum, sad, waw, mim 3 huruf. Mari pula siam, sad, ya, alif, mim 4 huruf. Jadi itu saja tuan-tuan dah berbeza maksud. Ini kan pula kalau sekiranya dalam perkataan yang memang berbeza perkataan. Tak, contoh Allah sebut al-khabar dan an-naba. Kita akan terjemahkan berita. Tetapi sedang jemaah sekalian, bila Allah gunakan perkataan an-naba, dia bukan setakat berita yang biasa, tetapi berita yang besar, berita yang amat penting yang kita kena berikan perhatian. Maka sedang jemaah muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah, dengan 3 perkataan ini, qul hal nunabbiukum, dia sudah memberikan gambaran kepada kita apa yang Allah nak perkatakan dalam ayat ini merupakan perkara yang amat penting. Dengan lafaz, dengan peranan qul, kemudian hal dan nunabbiukum. Maka sidang jemaah sekalian, apakah berita yang Allah nak sampaikan ni? Maka firman Allah, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah, perlukah kami khabarkan kepada kamu tentang adanya golongan orang yang rugi dalam keadaan mereka melakukan amal. Jadi ini terjemahan secara kalimat. Maknanya apa yang Allah nak sampaikan ini, iaitulah adanya golongan orang yang rugi walaupun mereka melakukan amal. Jadi tuan-tuan, ini berita yang luar biasa. Sebab kalau berita yang biasa, dia akan datang, adakah kami nak khabarkan kepada kamu adanya golongan orang yang rugi dalam keadaan mereka tidak melakukan amal. Tak, kalau ayat datang macam tu, kita kata ini perkara yang biasa. Tak, orang ni orang rugi sebab apa? Mereka tak melakukan amal. Memang macam tu. Ataupun datangnya ayat orang yang beruntung dalam keadaan mereka melakukan amal, maka kita kata ini perkara yang biasa. Tetapi tuan-tuan, luar biasanya perkara yang Allah nak sampaikan ini, iaitulah orang ni orang rugi. Dan mereka rugi ni tuan-tuan, bukan mereka tak beramal, mereka beramal. Maka sekurang-kurangnya dia memberikan suatu kesedaran, suatu tamparan yang hebat kepada kita sebagai hamba Allah. Jangan kita rasa, orang kata, dapat jaminan dah, rasa selesa dah, rasa dah jamin bahawa kita ni dah selamat, dah dapat syurga dah dengan kita melakukan amal. Jangan tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Allah sebut bil akhsarina a'mala. Dan para hadirin sekalian, bila dinyatakan bil akhsarin, dia datang dalam bentuk tafdil. Makna tuan-tuan, kita kata kata yang membawa maksud lebih. Khasir, rugi, aqs, makna dia tambah hamzah di hadapan, membawa maksud lebih rugi. Tak, kita sebut kabirun, besar, akbar, maka yang lebih besar. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Allah sebut bil akhsarin, makna dia bukan rugi yang biasa-biasa ni rugi yang paling rugi. Makna kita faham, rugi ni bukan rugi sikit, ni memang rugi sungguh. Kemudian sidang jemaah sekalian, ulama sebut bila Allah gunakan perkataan bil akhsarin dalam ayat ini, maka rugi di sini dia merujuk kepada rugi di akhirat. Dan keadaan rugi di akhirat dia tak sama dengan keadaan rugi di dunia. Tak, tuan-tuan bila baca ayat ni, tuan-tuan ingat rugi. Oh, biasalah rugi. Tak, dunia ni kita rugi biasa.
Orang yang untung sekali macam mana sekalipun, bila tanya pernah rugi tak, dia kata biasa rugi ni. Kita hidup di dunia ni, untung rugi tu satu perkara yang biasa. Tetapi tuan-tuan, kita tak boleh nak samakan keadaan itu dengan keadaan rugi pada hari akhirat. Kerana para ulama menyatakan bahawa rugi pada hari akhirat dianya membawa maksud mereka akan dicampakkan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan sekalian, ini bukan rugi yang biasa-biasa. Ni rugi ini tuan-tuan, maknanya ulama sebut mereka dicampakkan dalam api neraka. Dan bila menyentuh persoalan soal neraka, pastinya dia satu berita yang besar. Maka bagaimana Allah nak bagi tahu kepada kita golongan orang yang rugi, yakni dicampakkan dalam api neraka sekalipun mereka melakukan amal. Maka fahamlah kita apakah berita yang Allah nak sampaikan, yang mana menjadi perhatian kita semua supaya litarhib, kita menjauhkan diri daripada menjadi golongan ini. Kerana bila kita melakukan amal, kita mesti nak menjadi orang yang beruntung, yakni dimasukkan ke syurga. Kita tak nak kita melakukan amal, kita campakkan dalam neraka. Memang kita tak nak. Maka bila mana Allah datangkan ayat ini, Allah tidak tinggalkan begitu saja. Nah, Allah tidak tinggalkan orang kata misteri. Kita pun tertanya-tanya, Ustaz, apa sebab dia Ustaz? Apa puncanya? Maka kita tak perlu nak fikir, tuan-tuan, tak perlu nak tanya siapa-siapa. Kita rujuk saja Al-Quranul Karim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat 104 dan 105 bagaimanakah keadaan mereka dan apakah faktornya. Pada ayat 104 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah menyatakan bahawa mereka ni hidup di atas muka bumi Allah dalam keadaan mereka mensia-siakan amal kebaikan yang mereka buat. Tuan-tuan bayangkan, amal kebaikan yang kita buat di atas muka bumi Allah, Allah menyatakan bahawa kita bagi sia-sia aja. Tuan-tuan, kita bayangkan berapa lama kita melakukan amal kebaikan. Kalau nak kira dari sudut umur. Sebagai contoh tuan-tuan sekarang, kita start beramal, orang kata bersungguh ni, umur kita 15 tahun. Dan takdir Allah kita meninggal 70 tahun. Bayangkan tuan-tuan, 15 sampai ke 70, lebih kurang 55 tahun. 55 tahun kita melakukan amal kebaikan yang macam-macam jenis amal kita buat. Tiba-tiba Allah menyatakan bahawa dalla sa'yuhum, mereka ni sia-siakan amal mereka saja. Pertama, kemudian Allah sebut antara ciri-ciri mereka ni yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahawa mereka melakukan amal yang terbaik. Ini tuan-tuan sifat yang mungkin kadang-kadang ada dalam diri umat manusia. Bila mana mereka melakukan amal yang banyak, amal yang orang kata kerap mereka lakukan amal, maka akan ada satu perasaan rasa bangga dengan diri mereka. Rasa bangga dengan apa yang mereka buat, seolah-olahnya mereka lah yang melakukan amal yang terbaik. Jadi tuan-tuan, dua perkara ni kita kena perhatikan sungguh-sungguh. Inilah kenapa Allah gambarkan bil akhsarin, yang paling rugi. Sebab apa? Mereka melakukan amal dalam tempoh yang lama, tiba-tiba tuan-tuan mereka mensia-siakannya saja. Jadi tuan-tuan rugi. Dan Allah memberikan gambaran, jangan kita menyangka bahawa amal yang kita buat itu amal yang terbaik. Jadi tuan-tuan, kita takut, kita perasan, orang kata syok sendirilah. Dan kan kalau kita nak banding dengan orang lain, memang jauh lah tuan-tuan. Cuma silap kita tengok pada orang yang lebih, orang kata kurang amal banding dengan kita. Itu yang kita rasa bangga. Tak, kita bangga, ish, hebat aku ni masuk korban seekor. Bangga lah. Jadi sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tengok kawan-kawan dia semua ambil satu bahagian. Bahkan ada yang tak ambil, dia kata tengok, harap kaya je lebih, tapi satu bahagian pun tak masuk. Jadi tuan-tuan, itu kesilapan kita dalam nak melihat sesuatu perkara.
Yang mana sepatutnya dalam bab ini kita dinasihatkan untuk melihat kepada golongan ataupun seseorang yang lebih hebat amal berbanding dengan kita. Walaupun kita kata kita masuk seekor, kita tengok, subhanallah, haji tu masuk 2 ekor. Baru betul kita melihat. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat orang yang berada di bawah kita, memang sampai kesudahnya kita rasa bangga dengan amal yang kita buat, dan yakin dan percayalah, bila mana kita rasa begitu, kita takkan rasa nak menambahkan lagi, meningkatkan lagi amal ibadat kita kepada Allah. Maka ini di antara ciri-ciri yang Allah sebut. Dan seterusnya sidang jemaah sekalian, pada ayat 105 Allah Subhanahu wa taala mendedahkan apakah sebab yang kita kata menyebabkan orang yang melakukan amal tetap dicampakkan dalam api neraka. Di tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah yang alhamdulillah pada pagi yang mulia ini Allah masih lagi berikan kita kekuatan, masih berikan lagi kita petunjuk hidayah untuk terus melakukan amal kebaikan. Maka kita mesti berfikir dan kita mesti berwaspada dengan sebab-sebab yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Iaitulah yang pertama, sebabnya ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim. Kata Allah, mereka merupakan golongan yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Maka sebab pertama kata Allah, golongan ni mereka tidak beriman dengan keseluruhan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah, memang kita kena beri perhatian sungguh-sungguh. Menjadi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk kita pastikan kita beriman dengan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Jangan biarkan tuan-tuan ada dalam diri kita perasaan was-was, perasaan syak, perasaan ragu-ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang tuan-tuan kita yakin satu perkara, kita ragu satu perkara. Tak boleh. Tahun ni tuan-tuan, alhamdulillah, di pihak KWSP telah pun memperkenalkan yang syariah compliant. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, mendapat orang kata istilahnya sambutan yang hebat. Penuhlah orang kata hari pertama. Dan bila dia dilihat, tuan-tuan, bukan kata orang Islam saja yang tukar, bahkan orang bukan Islam pun ada yang tukar juga. Jadi tuan-tuan, bila ditanya kepada mereka sebab apa yang nak tukar juga, jawapan mereka kerana mereka yakin bila yang mana syariah compliant ni, dia akan memberikan kebaikan, keadilan, kesejahteraan kepada kita. Di pihak di sana tuan-tuan, makna di pihak kerajaan, di pihak KWSP pun yakin juga sebenarnya. Maka dia tukar. Dan sebelum-sebelum ni pun tuan-tuan banyak. Di sana ada perbankan konvensional, ada juga perbankan Islam. Dulu kita biasa dengar bank Islam, bank muamalat, bank rakyat. Sekarang ni tuan-tuan, bukan kata hampir semualah kita kata, yang ada konvensional dia akan buat juga yang patuh syariah compliant. Sampai Hong Leong pun sama juga. Jadi tuan-tuan, persoalannya, kalau tuan-tuan kita yakin untuk nak dibuat begitu, makna dalam bidang ekonomi adanya yang syariah compliant, bila mari tuan-tuan dalam bab undang-undang, hukum hakam ni, kenapa tak yakin untuk dibuat syariah compliant? Nak tuan-tuan sekalian, persoalannya, kenapa ada lagi timbul keraguan-keraguan, ketidakyakinan akan perkara yang telah pun ditetapkan oleh Allah? Makna tuan-tuan, timbul macam-macam keraguan. Maka persoalan itulah yang kita kena fikirkan. Jangan sampai tuan-tuan ada dalam diri kita tak yakin. Tak sampai masa lagi ni. Tak sesuai lagi ni. Itulah tuan-tuan sekalian, kita takut adanya keraguan yang boleh menimbulkan perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Maknanya kalau kita kata tuan-tuan, kalau orang yang bukan Islam tak yakin dengan undang-undang Islam, kita kata tak apalah, dia pun bukan Islam. Ni tuan-tuan, yang orang Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah, yang mengaku diri sebagai seorang Muslim pun tuan-tuan tak yakin. Jadi tuan-tuan, bila kita pun tak yakin, macam mana kita nak mengharapkan orang bukan Islam yakin dengan kita? Jadi tuan-tuan, ini melibatkan persoalan keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah.
Maka ingat Allah menyatakan bahawa sebab yang pertama kerana mereka kufur, tidak beriman dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua secara ringkasnya Allah menyatakan bahawa waliqa'ih, dan juga pertemuan dengan Allah. Maknanya mereka juga tidak beriman dengan pertemuan dengan Allah. Yang bermaksud pertemuan dengan Allah, tidak beriman akan adanya alam akhirat. Jadi tuan-tuan, bila kita bertemu dengan Allah pada alam akhirat, kita bukan setakat nak bertemu, tapi kita kena yakin juga adanya di sana pertimbangan ataupun akan dihisap segala amalan-amalan kita. Maka dua perkara ini sedang jemaah sekalian, dia melibatkan persoalan akidah. Dan kita sudah maklum, beriman dengan ayat-ayat Al-Quran, beriman dengan alam akhirat, dia termasuk di antara rukun-rukun iman. Dan bila kita tolak saja tuan-tuan, walaupun satu rukun iman, maka dia bukan jadi 5. Ustaz, saya selamat lagi ni 5/6. Dia tuan-tuan, dia bukan pakai sifir yang biasa. Ni sifir yang luar biasa. Tolak satu, kosonglah jadinya. Maka bila mana kosongnya, kita kata rosaknya akidah kita. Rosaknya akidah itu, dia akan menyebabkan, mengakibatkan rosaklah ibadat. Maka Allah menyatakan bahawa fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah menyatakan bahawa pada hari akhirat akan dihapuslah amalan-amalannya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sebut, Allah sebut dalam ayat ini akan dihapuslah amalan-amalannya, tak kiralah macam mana banyak sekalipun. Sebab itu tuan-tuan, bila dinyatakan di awal tadi, sebab apa jadi golongan yang rugi? Fahabitas a'maluhum. Walaupun mereka melakukan amal, maka disebabkan akidah yang rosak, fahabitas a'maluhum, akan dihapuslah amalan-amalannya. Dan Allah tegaskan lagi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan tidak akan diberikan nilaian pun pada amalan yang mereka lakukan pada neraca timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari akhirat kami akan bentangkan segala amalan kamu. Maka Allah menyatakan bahawa faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan amalan-amalan kamu itu seumpama debu-debu yang berterbangan. Jadi apa maksud debu-debu yang berterbangan? La qimata laha, tiada nilai pun padanya. Jadi sedang jemaah sekalian, pastinya ia satu perkara yang memang satu musibah yang amat besar bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dua perkara ini jangan sampai ada dalam diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Maka Allah menyatakan bahawa kalau begitulah jadinya, zalika jazaohum jahannam, maka balasannya neraka jahannam. Bima kafaru, disebabkan dengan apa yang mereka kufurkan. Maknanya mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, mereka kufur dengan pertemuan dengan Allah. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa disebabkan mereka juga mengambil, kita kata, Al-Quran, Rasul sebagai barang mainan. Di tentang mereka memperolok-olokkan, mempermain-mainkan Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perkara yang kena sama-sama kita berikan perhatian. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kita sudah maklum surah Al-Kahfi yang mengandungi 110 ayat merupakan surah yang dipesan oleh Nabi untuk kita baca saban minggu. Pada hari Jumaat kita disunatkan untuk membaca suratul Kahfi. Dan Nabi sebut barang siapa yang membaca suratul Kahfi, maka akan pada hari Jumaat, maka akan dikurniakan nur kepadanya 2 Jumaat yang dia lalui. Jadi tuan-tuan, bila kita baca surah Al-Kahfi saban minggu, sekurang-kurangnya bila sampai ayat 103, 104, 105,
Kurang-kurang tuan-tuan kita beringat mesej amaran yang Allah nak sampaikan kepada kita untuk nak selamatkan akidah kita daripada rosak, daripada musnah, kerana dia mengakibatkan suatu kesan yang cukup besar. Terutama sekali kita akan dicampakkan dalam api neraka Allah wal-'iyazu billah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah, saya kira cukup dulu setakat itu sedikit perkongsian tazkirah pada pagi yang mulia ini. Moga-moga ada manfaatnya. Dan saya pun tak boleh nak lama tuan-tuan sekalian, sebab yang asal sepatutnya bersama dengan tuan-tuan pagi ini Al-Fadhil Dr. Ustaz Ridwan Muhammad Nur. Jadi tuan-tuan, dia call saya dah bukan 5.45. Saya sebenarnya di tempat lain, tapi disebabkan ada masalah teknikal, jadi beliau minta sangat sungguh-sungguh saya gantikan tempat beliau. Saya kata, Ustaz sempat ke ni? Saya duduk di Greenwood, nak pergi ke Seksyen 8, 5.50 baru tolak. Dia kata, Ustaz, bismillah tawakal. Jadi tuan-tuan, dalam perjalanan tu memang 1617 lah jawabnya. Jadi alhamdulillah selamat semuanya sampai ke sini. Dan insya-Allah mudah-mudahan sedikit perkongsian yang dapat saya sampaikan pada pagi yang mulia ini memberikan peringatan untuk kita semua dalam usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, sebelum saya nak mengakhiri tazkirah pada pagi yang mulia ini, ada sedikit pengumuman yang saya nak sampaikan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, bersempena dengan Aidil Adha yang bakal menjelang tiba, mewakili NGO Syabab Care, kita bekerjasama dengan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Terengganu. InsyaAllah kita akan melaksanakan ibadat korban dan akikah di negara Sudan, di wilayah Kassala di sebelah utara. Bukan perjalanan 10 jam pergi ke sana daripada wilayah Khartoum. Jadi tuan-tuan, pada pagi yang mulia ini, pertamanya saya nak mempelawa dan jemaah sekalian untuk kalau orang kata menyertai bahagian korban, sama ada nak ambil lembu ataupun kambing, itu terpulanglah. Satu bahagian lembu RM350, maknanya seekor 2450, satu ekor kambing RM450. Jadi saya diamanahkan untuk mendapatkan kurang lebih 30 ekor. Jadi tuan-tuan, saya tengok muka tuan-tuan ni, insya-Allah pagi ni kurang-kurang separuh selesai dah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan berminat, dialur-alurkan, barang kita ada bawa, tuan-tuan boleh isi dan sebagainya, insya-Allah. Yang kedua juga, dalam masa yang sama, di pihak NGO Syabab Care sempena dengan Aidil Adha, kita juga dalam usaha untuk mencari dana dalam misi dakwah dan kebajikan. Pertama, insya-Allah kita akan hantar delegasi ke negeri Sabah dalam misi dakwah dan juga kebajikan, juga korban di sana. Juga tuan-tuan, insya-Allah saya akan ke Sudan. Kita juga misi kebajikan di sana, dan pulang daripada Sudan insya-Allah kita akan transit di Istanbul dan akan ke Ankara untuk ke sempadan Syria dan Turki untuk pergi ke kamp pelarian di sana dalam misi kemanusiaan dan kebajikan. Jadi pada pagi yang mulia ini, saya juga nak mempelawa sidang jemaah sekalian, kalau ada sebarang bentuk sumbangan yang boleh dihulurkan, sama ada dalam bentuk zakat fi sabilillah ataupun infak fi sabilillah, mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan berikan itu diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu alam, apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.